Yadkhuluna al-jannah la yukhalituhum illa al-mu'adhdhinuna muhtasibun. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan hari dan malam seperti keadaannya sedia kala. Kahayatiha seperti keadaannya. Kita tak sebut seperti sedia kala. Sedia kala ni boleh jadi sedia kala yang kita faham sekarang ini. Tapi maksud kahayatiha dalam bentuk dan keadaannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia terjemah seperti sedia kala. Padahal boleh kita terjemah dengan seperti keadaannya pada hari itu. Keadaan bagaimana? Wallahu taala a'lam. Dan Allah Azza wa Jalla, kita dah tahu sebelum daripada ini, Quran datang dalam bentuk lelaki. Bahkan ada surah Al-Baqarah datang dalam bentuk awan. Kematian datang dalam bentuk kibas. Dan semua perkara-perkara ini, amal ibadah, bahkan beberapa makhluk Allah Azza wa Jalla akan datang dalam bentuk dan keadaannya. Ada yang diperincikan kepada kita dan ada yang tidak diperincikan. Lalu Allah Azza wa Jalla membangkitkan hari Jumaat dengan bersinar terang benderang, dan ahli-ahlinya, yakni orang yang beribadah pada hari Jumaat, orang yang memuliakan hari Jumaat, orang yang menghidupkan sunnah-sunnah pada hari Jumaat, yang kita dah sebut banyak lah. Kita pun dah tampal sunnah-sunnah hari Jumaat. Cuma kadang-kadang sempat buat, kadang-kadang tak sempat buat. Nah, yang jaga, yang sempat, yang hidupkan amalan pada hari itu disebut sebagai ahli hari Jumaat. Mana ahluha, orang-orang yang beribadah pada hari Jumaat, menghormatinya sebagai pengantin, seperti pengantin yang berjalan menuju pelaminan yang mulia. Dia menyinari mereka dan mereka pun berjalan di bawah sinarnya. Mereka putih bagaikan salji yang putih. Wangian misk menyeliputi mereka. Mereka masuk ke dalam gunung Kafur. Gunung Kafur. Kafur disebut Kafur. Gunung Kafur. Bagaimana Kafur? Wallahu ta'ala alam. Orang-orang yang mempunyai dosa yang berat memandang mereka dengan kagum. Orang-orang yang mempunyai dosa yang berat, As-Saqalan ni manusia dan jin, bukan orang-orang yang memiliki dosa. Makna semua manusia pada hari itu melihatnya dengan penuh takjub. Kan kita berkumpul di mahsyar semua sekali, bila datang dia dengan wajah yang begitu bercahaya, dengan cahayanya manusia tumpang cahaya dia pula, semua manusia memandangnya dengan penuh takjub. Dan begitu juga jin. Orang-orang yang mempunyai dosa yang berat tukar jadi manusia dan jin, As-Saqalan, memandang mereka dengan kagum. Mereka memasuki syurga tidak akan bercampur baur dengan mereka kecuali para muazzin yang menjadikan niatnya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, akan tetapi Syekh Az-Zahabi ada menyatakan bahawa dia adalah riwayat yang sahih tetapi syadz, dia kata. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Na'im dari Abi Umran Al-Juwaini, bahkan ini adalah sebenarnya perkataan Abi Imran Al-Juwaini, bukan riwayat hadis. Dia kata, ma min lailatin illa wa huwa tunadi i'malu fi mastata'tum min khairin falan arji'a ilaikum ila yaumil qiyamah. Tidak ada satu hari, satu malam pun kecuali malam tersebut berkata kepada ahlinya, kepada orang-orang yang hidup pada malam itu,
Dia kata, beramallah, kerjakanlah amalan kebaikan di dalamku semampumu, kerana aku tidak akan kembali kepada kamu sehinggalah hari kiamat. Sehinggalah hari kiamat berarti dia memahami kembalinya hari-hari untuk bertemu dengan orang yang beramal padanya pada hari kiamat. Jadi kalau kita ahli hari Jumaat, maka beramallah dengan sebaik-baiknya. Ataupun hari-hari yang mana hari yang istimewa, hari-hari kebangkitan hari malam dan hari Jumaat secara khusus, ataupun hari-hari yang istimewa ni, kita ada hari-hari yang mendatang ni, hari Ashura. Hari Ashura ni adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam, tetapi jangan pula sampai dijadikan perayaan. Sebab Nabi SAW tidak menjadikan dia sebagai perayaan. Yang menjadikan hari Ashura sebagai hari raya ni siapa dia? Golongan Syiah. Sebelum dia adalah Yahudi yang menjadikan hari Yaum Ashura sebagai hari raya, sebagai hari raya. Bahkan mereka berpuasa pada hari tersebut dan kemudian menyambutnya sebagai hari raya, memakaikan pakaian yang cantik kepada anak-anak isterinya dan juga perhiasan-perhiasan. Jadi mereka menjadikan dia sebagai hari raya. Asalnya Nabi SAW kata yang sambut hari raya ni adalah, kata dalam riwayat yang sahih, dalam kana yaum Ashura ta'udduhu al-yahud 'idan, adalah hari Ashura ni dikira di sisi Yahudi sebagai hari raya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum, maka kamu berpuasalah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, kana ahlu Khaybar yasumuna yauma Ashura, orang Khaybar dia berpuasa pada hari Ashura. Lalu yattakhidunahu 'ida, mereka menjadikan dia hari raya. Yahudi Khaybar pada waktu itu. Wa yalbasuna wa yulbisuna nisa'ahum fihi huliyihim wa syaratahum, mereka memakaikan pada hari itu kepada wanita-wanita mereka perhiasan dan pakaian-pakaian yang cantik. Hari raya di sisi mereka Yahudi. Sebab apa? Sebab dia sambut hari tersebut, katakan hari yang mana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Tapi Nabi kata kepada kita apa dia? Lepas daripada tu, fasumuhu antum, kamu puasa je. Kamu puasa. Setengah-setengah orang membesarkan hari raya atau hari Ashura dengan riwayat hadis-hadis yang palsu dan maudhu'. Ada banyak juga hadis palsu dan maudhu', kerana tentu saja hari yang kita berkongsi kemuliaan dengan orang-orang yang menyimpang akidahnya daripada agama Allah, maka banyaklah perkara-perkara marut akan berlaku. Antaranya hadis yang disebut sebagai hadis ni panjang. Saya ada satu artikel yang ditulis, itu ma sahha wa ma lam yasih an yaum Ashura, terujuk daripada dalam maktabah Saidul Fawaid, apa yang sahih dan apa yang tidak sahih daripada hari Ashura, dihimpunkan hadis-hadisnya. Antara yang disebut ialah tidak ada siapa yang berpuasa pada hari Ashura Allah menulis baginya pahala ibadat selama 2 tahun. 2 tahun.
Siapa yang puasa hari Ashura, Allah bagi kepada dia pahala 10,000 malaikat. Dan siapa berpuasa pada hari Ashura, diberi pahala kepadanya sebanyak 1000 haji dan umrah. Siapa yang berpuasa pada hari Ashura, diberi pahala 10,000 syahid. Siapa berpuasa pada hari Ashura, Allah menulis pahala baginya sebanyak pahala ahli langit yang 7. Habis tak ada dah. Siapa yang memberi berbuka puasa kepada orang mukmin pada hari Ashura, seakan-akan dia memberikan juadah buka puasa kepada seluruh umat Muhammad. Siapa yang mengenyangkan seorang yang lapar pada hari Ashura, seakan-akan dia memberi makanan kepada fuqara umat Muhammad dan mengenyangkan perut-perut mereka. Siapa yang menyapu kepala anak yatim pada hari Ashura, diangkat baginya satu darjat dalam syurga dengan setiap helai rambut anak yatim itu. Qala Umar, berkata Umar, ya Rasulullah, laqad fuddilna laqad faddalana Allah azza wa jalla biyaumi Ashura. Ya Rasulullah, Allah telah membesar, memuliakan kami dengan hari Ashura. Nabi kata, qala na'am. Pada hari Ashura Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan gunung dan bintang. Allah menciptakan bukit-bukit, Allah menciptakan al-qalam dan luh mahfuz. Pada hari Ashura Allah menciptakan Jibril dan para malaikat. Allah menciptakan Adam pada hari Ashura. Dilahirkan Nabi Ibrahim pada hari Ashura. Diselamatkan dia dari neraka pada hari Ashura. Lemasnya Fir'aun dalam laut pada hari Ashura. Diangkat Nabi Idris pada hari Ashura, dan dilahirkan Nabi Idris pada hari Ashura. Allah memberi Nabi Sulaiman kerajaannya pada hari Ashura. Dilahirkan Nabi kita Muhammad pada hari Ashura, dan Allah bersemayam di atas arasy pada hari Ashura. Hari kiamat berlaku pada hari Ashura. Darjat dia mawdu'un bila syak. Dia kata apa? Darjat dia palsu tanpa ragu-ragu. Tapi ada semalam saya begini, orang tanya, saya cari jumpa lepas apa, ada orang tanya, ada setiap hari Ashura dia pun gosok kepala anak yatim. Panggil anak yatim, dia gosok. Memang dia sungguhlah dia ibadat, dia gosok kepala anak yatim pada hari Ashura. Saya kata gosok kepala anak yatim ni memang baik, tapi jangan dikhususkan pada hari Ashura, kerana tidak ada sandaran yang mengatakan begitu. Yang saya jumpa, wallahu ta'ala alam. Boleh jadi ada yang saya tak jumpa. Kalau ada orang jumpa yang sahih, sama-samalah kita mengingatkan sama kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi nak buat amal ni, banyak orang yang bergantung pada hari Ashura. Bahkan ada sebut, siapa yang memberi makanan, meluaskan makanan pada hari Ashura kepada keluarganya, maka Allah akan melapangkan rezekinya untuk setahun. Hadis itu juga hadis yang dhaif. Siapa ada buat jamu makanan pada hari Ashura, jamu makanan, buat bubur dan sebagainya. Ala kulli hal, ada yang mengaitkan bahawa pada hari tersebut kalau kita baca Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Kathir, dalam tu dia menceritakan bahawa bahtera Nabi Nuh ni bila dia mendarat di Bukit Judi, wastawat alal Judi, kemudian turun cari makanan tak ada. Bila cari makanan tak ada, maka kumpulkan apa yang ada atas kapal. Maka
dia mendarat tu pada hari Ashura, kumpul dalam apa yang ada, tak apa, campur gaul jadi bubur. Itu disebut dalam Qasasul Anbiya, kisah Nabi Nuh oleh Ibnu Katsir. Wallahu taala alam. Sehingga kita pun adalah jadi nak buat bubur Ashura dan sebagainya. Masjid Mustaqim kena buat masjid bubur. Kita bagi, tapi jangan hari Ashura, buat hari lain, kita panggil bubur rambut. Boleh bagi, tak ada masalah. Bagi makanan ni memang baik dah. At'imut ta'am ni antara sifat ahli syurga, kita tak nafi. Tetapi untuk mengaitkan dia dengan hari-hari tertentu, fadilat-fadilat tertentu, maka mesti didatangkan dengan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kebanyakan amalan-amalan yang kita sebut sebagai amalan bid'ah, dia bersandarkan hadis yang sahih pada asalnya, tetapi pada kaifiatnya maka dia diamalkan dan juga kaifiat yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi makanan tak ada orang kata salah pun, tak ada. Cuma bila kita letak pada satu hari yang khusus dan mesti pula dalam bentuk yang khusus, maka itu yang perlu kepada penilaian dan hadis yang sahih. Adapun yang sahih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berpuasa pada hari Ashura, iaitu hari Ashura hari Isnin nanti, Isnin depan. Dan sunnah dalam Islam juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, InsyaAllah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Mana pada hari ke-9 bukan Nabi nak tukar daripada yang 10 jadi 9, tapi menggabungkan untuk berbeza dengan Yahudi. Oleh kerana Yahudi puasa juga hari 10, maka untuk beza mereka puasa sehari, kita puasa 2 hari, iaitu hari 9 dan juga hari 10. Sebahagian ulama mengatakan bagus juga, dia pakai istihsan di kalangan mereka untuk berpuasa 3 hari, 9, 10 dan juga 11. Bahkan Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, dia mengatakan itu darjat yang paling tinggi. Wallahu ta'ala alam. Apabila dilihat kepada asas kenapa mereka berpuasa 11, kerana itu adalah langkah ihtiyat. Apa maksud ihtiyat? Berjaga-jaga, takut dia khawatiri tersalah pada melihat anak bulan. Mana kalau kita lihat anak bulan tu awal padahal dia lewat, maka waktu kita puasa hari ke-10 baru hari ke-9. Bila kita puasa hari 11, insya-Allah kalau kita kena tersalah tengok anak bulan pun, maka boleh dikira sebagai puasa hari yang ke-10. Itu yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, wallahu taala alam. Tapi yang jelas dalam hadis ialah hari yang ke-10. Kalau tak boleh puasa langsung, 1 hari je boleh puasa, hari ke-10. Kalau mampu 10 dan juga 9. Ibnu Hajar kata kalau mampu lagi 9, 10 dan juga 11. Jadi itu amalan yang kita nak lakukan. Kalau boleh kita hidupkan sunnah begini supaya kita berbeza dengan orang-orang yang menyambutnya secara batil. Macam mana menyambutnya secara batil? Ada orang pada 10 Ashura duk tepuk-tepuk tubuh, duk ambil pedang pukul atas belakang, pukul atas kepala, duk meratap-ratap dan sebagainya. Dengan cara ibadat, mereka menganggapnya sebagai ibadah. Padahal untuk menyeksa tubuh ni, sengaja nak sakitkan dia, bukan satu syariat. Tak pernah dalam Islam Nabi ajar kita sakit itu sengaja cari sakit. Kalau kita sabar di atas kesakitan yang Allah bagi, itu lain. Tapi kalau sengaja cari sakit, tak pernah. Apakah satu hari Nabi pernah ajar kepada kita, ingatlah hari di mana aku pergi berdakwah ke Taif, di saat aku dibaling batu sehingga mengalir darah masuk ke kasutku, sehingga datang malaikat untuk bertanya kepadaku, nakkah aku hempap ke atas penduduk?
Mekah ini termasuklah Taif dengan gunung yang besar. Jadi Nabi kata, kenanglah kesakitan aku pada hari itu, balinglah tubuhmu dengan batu. Nabi tak kata begitu. Tak ada syariat Islam ajar kita nak ingat kepada Nabi dengan merasai kesakitan Nabi. Atau hari Uhud, Nabi ni sampai tersusuk besi di pipi Nabi, patah gigi. Abu Ubaidah Al-Jarrah bila nak cabut, patah gigi dia. Tak ada pula Nabi kata, kenanglah aku di saat aku berada di medan Uhud, cucuklah pipimu dengan besi sebagaimana aku sakit. Kalau mereka nak ikut sungguh, dia kata sebab Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, maka kita nak kenal hari itu dia sakit. Kalau dia sakit, kena potong kepala. Kalau nak ikut dia, dia tak sini, dia tak berani, tak sini, dia tak sini. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau boleh kita amalkanlah sunnah supaya nampak sunnah itu sunnah yang sebenar, berbeza dengan mereka yang menyambutnya secara salah. Baik. Itu berkaitan dengan hari. Kebetulan kita baca bab kebangkitan hari. Mudah-mudahan hari-hari yang kita besarkan begini akan bangkit pada hari akhirat, akan memberikan persaksian kepada kita tentang apa yang kita amalkan padanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam bab yang seterusnya, bab di mana manusia pada hari bumi diganti dengan selain bumi, bumi diganti dengan selain daripada bumi. Aina yakunun nas, mana manusia pada hari tersebut? Diriwayatkan bahawa seorang alim, seorang Yahudi yang alim mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, di manakah manusia pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi dhulmah, mereka dalam kegelapan, dunal jisr disebut di sini. Tetapi dalam kharaja Imam Muslim wa Ibnu Majah, dan Imam Muslim mengatakan dalam riwayat yang datang di sini, hum fi dhulmah dunal hashr, maknanya mereka dalam kegelapan sebelum daripada pengumpulan. Hasyar, bukan jisr, al-hasyar. Ya, betulkan di situ. Ini dalam kitab yang asal. Saya suka rujuk pada kitab asal, sebagaimana yang kita tahu sebenarnya siapa-siapa pun hari ini apabila baca kitab terjemah, maka dia mesti ada satu letak dalam kepala dia bahawa dia adalah sumber sekunder. Makna dia diterjemahkan dalam kitab yang asal. Maka bila dia bergantung kepada siapa yang menterjemahkan. Sebab tu kalau boleh kita ni jangan berpada dengan kitab terjemahan. Jangan berpada dengan kitab terjemahan. Kalau mampulah letak satu keinginan dalam hati kita untuk kita belajar bahasa Arab, supaya kita boleh baca bahasa Arab. Kitab-kitab ini dianggap sebagai kitab premier, makna dia adalah sumber tulisan asal penulis. Bukan terjemahan ini saja, bahkan kalau kita perhatikan isu yang ada pada kitab terjemahan, bukan satu isu yang apa kita kata aneh dan pelik, bahawa ada kesalahan-kesalahan terjemahan dalam perkara itu. Bahkan saya pernah buat satu kajian yang terjemah syarah akidah wasitiyah yang disebarkan oleh kita, grup kumpulan-kumpulan orang yang intisab kepada gerakan sunnah, bahkan diterjemah oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan
orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menterjemahkan hadis, kita kata, ya Allah, berlaku satu kesalahan yang mana berat untuk kita rasa berlaku daripada orang yang memiliki kedudukan. Seperti contoh, dia kata kalau kita pernah tengok syarah Aqidah Wasithiyah yang terjemahan dia warna kuning, ada dibagi-bagi. Siapa pernah dapat? Dulu dibagi secara percuma. Satu terjemahan dia kata innalaha, tentang kelebihan ayat kursi, tentang Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, ayyul ayi a'zam, manakah ayat Quran yang paling besar? Kalau kita kata terjemahan paling besar, sebab Nabi kata alal itlaq, tapi dia terjemah manakah ayat Al-Quran yang lebih besar. Lebih besar ni tidak menepati maksud Nabi. Bila Nabi sebut a'zam di situ, iaitu tafdil alal itlaq. Kalau bahasa kita paling tu maknanya kalau dia paling tak ada lagi besar pada dia. Kalau kita kata lebih besar banding dua, tapi boleh jadi dia belum lagi ada lagi yang lebih besar daripada dia. Itu maksud lebih dengan paling. Jadi kita bila kita faham bahasa begitu, bukankah makna asal itu sudah lari daripada maksud hadis yang sebenar. Kemudian dia cerita tentang ayat kursi. Bila sebut ayat kursi, hadis Nabi kata inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malika inda saqil arsh. Bagi ayat kursi, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut ayat kursi ini inna laha lisan wa syafatan, dia ada lidah dan dua bibir. Itu yang kita kata ada dia dijadikan dalam bentuk keadaannya pada hari akhirat. Bagaimana keadaan sifat dia? Wallahu ta'ala alam. Tuqaddisul malik, ayat ini mensucikan Allah Azza wa Jalla inda saqil arsh. Inda saqil arsh itu di kaki arash. Tapi dalam terjemahan dia terjemah dia ada lidah dan dua bibir yang mensucikan Allah di sisi, dia tulis dia terjemah asalnya tiang arash, tapi oleh kerana salah terjemah, di tiang tu dia boleh jadi dia baca liang kali tak tahu, jadi tiang lahat jadi. Dan kita tahu bahawa itu adalah kesalahan dari sudut teknikal dan seumpama dengannya. Kita tak kata dia sengaja buat begitu kot. Mana ada orang kalau dia tahu dia nak sengaja nak dustakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang berlaku dalam kitab terjemahan. Jadi jangan rasa pelik, kenapa kitab kita ni asyik-asyik ustaz betul, asyik-asyik ustaz betul. Itu yang berlaku bila kita merujuk kepada kitab yang asal. Jadi tidak ada kesalahan bagi kita untuk ambil satu teks terjemahan. Kalau kita buat bandingan dengan kitab asal, kita banding-banding, kalau ada kesilapan kita betulkan, itu normal. Itu normal lah. Melainkan kita ambil kitab Arab tu kita baca. Tapi sebab kitab ini yang ada ialah terjemahan yang ringkas, ada di sini ada terjemahan tebal, takut kita pula jemu baca. Sebab tu, dan dia juga kitab ni banyak kalau kita tengok di surau masjid banyak orang beli kitab ni. Ada tengah-tengah masjid saya pergi, kalau kuliah banyak kita ni. Jadi sambil kita baca kita boleh betulkan apa yang tu. Sebab Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi di antara kitab yang sebenarnya menghimpunkan keadaan-keadaan hari akhirat dengan sempurna. Melainkan ada juga beberapa pandangan Al-Imam Al-Qurtubi yang dikira sebagai syadz ataupun tidak syadz, pandangan-pandangan dia yang sememangnya setiap kitab itu tidak sepi daripada penilaian-penilaian para ulama, termasuklah kita yang membacanya juga. Kita sendiri pun tidak sunyi daripada kesalahan dan kesilapan. Jadi menerimanya dengan seadanya adalah satu tuntutan apabila kita membaca karya-karya sebegini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, asas kepada perkara ini ialah satu ayat Al-Quran sebenarnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Ibrahim ayat ke-48,
Surah Ibrahim ayat 48. Ayat 48. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana kami menukar bumi selain daripada bumi dan langit begitu juga. Berarti hari itu Allah Azza wa Jalla akan tukar langit dan bumi ini menjadi langit dan bumi yang berbeza dengan yang kita tengok, yang kita dapati. Bangkit-bangkit hari akhirat cari mana Taman Nirwana Ampang. Tak ada alamat dah masa tu. Mana Kuala Lumpur? Kita tanya, kamu orang Malaysia ke? Dia kata Malaysia pun tak tahu kat mana tu. Boleh jadi orang tak sebut dah Malaysia pada waktu tu. Apatah lagi nak sebut Ampang, Selangor. Lagilah tak ingat. Hari tu orang tak kenal yang mana satu negara, yang mana satu negeri. Sebab apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kita tak usah kata tak nanti tukar tu. Zaman kita ni bertukar dah. Dulu orang panggil Bukit Lanjan. Tanyalah ni mana Bukit Lanjan? Tak ada dah. Ada apa dia? Bukit Lanjan dah jadi apa? Damansara. Belah-belah tu lah. Damansara. Maknanya kalau orang mari 20 tahun dulu, mana Bukit Lanjan? Tak jumpa, tak ada dah. Hak ni baru ni manusia buat. Kalau Allah Azza wa Jalla tukar habis umur, habis liting, tak ada. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Mana bumi diganti selain bumi, langit diganti dengan selain langit. Itulah bab yang ada pada hari ini. Sehingga kita sebut bahawa hari tersebut manusia akan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahawa langit dunia sudah digulung. Seperti kita melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla dengan begitu agung. Tetapi matahari juga sudah jadi dekat dengan kita. Kedudukan matahari bukan lagi kedudukan pada hari ini. Bintang-bintang berguguran. Keadaan pada hari itu adalah keadaan yang khas pada hari akhirat. Mana kita bukan lagi bangkit pada hari yang ada pada hari ini. Bangkit nak tengok langit ni sudah tidak ada, nak tengok bumi ni sudah tidak ada. Apabila kita tahu begitu, justru kita akan mengingatkan diri kita, kenapa kita duduk sibuk sangat dengan apa yang ada pada hari ini? Kita duk habis segala usaha masa kita bertahun-tahun nak kumpul, nak dapat harta. Dapat pula kecil je. Berapa? 70 kali 20. Senyum. Oh, naik rumah. Dapat rumah dekat dengan masjid. Masjid pun tak sampai. Contohnya. Bukan sini, pak lain. Padahal di sisi akidah kita, kita tahu yang ada di sini tak ada. Yang kekal ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada sewaktu kita bincang tentang infak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberi satu peluang kepada manusia untuk menukar harta dunia dia kepada harta akhirat. Macam mana? Infak. Itu cara kita nak tukar aset daripada dunia jadi aset akhirat. Allah bagi ruang, tinggal lagi kita nak ke tidak. Kalau kita hari ni dengar cerita emas turun sekarang ni, aku nak tukar aset aku jadi emas, supaya bila emas naik aset ada. Ataupun tukar aset aku beli rumah, daripada duduk simpan dalam bank, baik beli rumah dia. Bila beli rumah harga naik daripada 200,000 sekarang ini dah jadi 700,000 aset.
Baik, Allah Azza wa Jalla juga bagi peluang kepada kita untuk tukar aset dunia jadi aset akhirat. Bagaimana? Infak. Sebagaimana Nabi SAW bila diberi kambing, Nabi balik rumah dia, Aisyah pun bagi-bagi kat jiran-jiran, habis tinggal sedikit saja bahagian yang Nabi suka, Nabi nak makan. Nabi balik, Nabi kata, apa cerita kambing tu? Aisyah kata, habis dah belaka ya Rasulullah, tinggal sikit ni yang tinggal pada kamu. Nabi kata, lah, yang ni yang habis, hak lain kekal. Sebab hak ni kita makan habis, hak lain kita infak, dia kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tahu aset yang kita ada ni adalah aset yang tidak kekal, maka pakak-pakaklah tukar jadi aset kekal. Pakak-pakak tukar jadi aset yang kekal, iaitu banyakkan infak fi sabilillah. Ada sekolah anak yatim, nak bina masjid, ni masjid kita nak bina fasa 2. Banyak lagi tu aset yang kita nak 10 juta lagi nak. Kalau seorang bagi 1 juta hari ni, selesai dah kita. Kita bergaruk kepala dengar. Juta banyak ustaz. Bagilah 10 sen pun, tapi kalau ikhlas boleh jadi pahala dia mengalahkan 1 juta. Tapi maknanya kita tengok aset sebanyak mana kita nak, kita bagi tukar dia jadi aset akhirat. Cuma dengan apa? Dengan ilmu dan fiqh. Jangan pula apa? Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebut sehingga jangan kamu jadi orang yang fakir ataupun orang yang berhajat pula kepada manusia. Apa dah ayat tu? Ana mengasuk wa imma tu'ridana anhum tigha. Kejap. Sekarang ni kan hafiz telefon. Jadi banyak orang hafiz telefon, termasuklah saya. Jadi kita kena acak-acak sikit buka ni. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut okey, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Surah Al-Isra ayat 29. Allah Taala kata, jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu, maknanya kikir, kedekut, nak bagi seolah-olah terikat. Wala tabsutha kullal basti, jangan pula sampai kamu bagi habis semua. Fataq'uda maluman mahsura, sehingga kamu pula duduk dalam keadaan hina dan duduk berkehendak kepada orang lain. Kita pula jadi minta-meminta lah. Kalau kita mampu duduk dalam keadaan tu, nak suruh semua harta sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yakin kepada Allah dan Rasul, apa? Dia tahu macam mana nak cari ganti dan seumpama dengannya. Tapi nilai diri kita, mana yang kita mampu. Sebab tu kita kata infak dalam keadaan yang termampu. Infak dalam keadaan termampu. Ini cara kita nak tukar aset dunia jadi aset akhirat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari langit dan bumi ditukar, bukan lagi bumi yang sedia ada, bukan lagi geran-geran kita tu tak ada nilai sikit rabuk pun di sisi Allah. Geran kita tu pada kerajaan Malaysia je. Sungguh. Kalau mari British zaman dulu, geran-geran zaman kerajaan Melayu Melaka, habis tak valid belaka. Bila mari zaman Jepun, duit-duit Jepun tu, duit-duit hak sebelum tu habis tak ada nilai. Keluarlah duit Jepun. Mari British balik, habis duit Jepun tak ada nilai. Itulah dunia. Aku panggil duit pisang, duit pisang panggil. Duit pisang. Siapa ada duit pisang ni, 1 guni pun tak ada nilai sikit kabut. Itulah dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hari ni kita bangga sebab apa? Kita ada duit RM, orang berhajat kepada RM kita. Di saat orang tidak berhajat kepada RM, tak ada sikit kabut nilai dia. Sebab kertas itu didirikan pada nilai hajat manusia, bukan pada nilai kertas, pada hajat manusia kepadanya.
yang diistilah sebagai ekonomi sebagai permintaan. Kita dinilai dengan penawaran dan juga permintaan. Nilai selama orang berhajat kepada dia adalah nilai dia. Bila orang tak berhajat kepada dia, macam musim durian. Cerita bab durian pula gini. Musim durian, paling durian banyak sampai tak ada orang nak makan. Sekilo 50 sen. Kadang-kadang kalau mangga tu, mangga sanglang tu, musim dia banyak, tak ada orang nak beli, campak gitu tepi longkang. Tapi musim tak ada durian, boleh jadi 1 kilo RM2, RM3, sampai RM10. Kalau di 24, kalau musangking lagi lama. Bila permintaan, dulu musangking orang tak kenal, duk kampung-kampung orang panggil durian kunyit. Tukar sikit buat kacuk gitu gini, jaga elok sikit, keluar daripada kunyit tu musangking. Saya pun tak tahu cerita orang musangking tu asal mana. Kalau tanya orang gua musang, dia kata durian kunyit gua musang, sebab tu nama musangking. Tu kena tanya Zamihan Al-Ghari, sebab asal kampung dia. Tapi ada orang kata mau sangking, saya pun tak tahu lah, wallahu taala alam. Ala kulli hal, yang kita nak sebut ialah permintaan manusia berhajat selama orang nak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah Taala kata pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak pinak. Mana harta kita pada hari itu la yanfa'. Banyak mana harta kita, berjuta-juta harta kita, berbilion, la yanfa'. Ila yauma la yanfa'u malun wala banun. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Infaklah harta kamu sebelum tiba satu hari la bai'a fi, tidak ada lagi jual beli. Sebab harta pada waktu itu tak ada nilai. Tak ada nilai. Bawa 1 dinar, 1 dirham, tak ada nilai di sisi Allah. Bila masa kita nak tukar aset itu jadi aset akhirat, di sini tukar harta kita jadi aset akhirat, laburkan pada pelaburan akhirat. Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak, sebagaimana yang kita mampu. Sebab pada hari itu tidak ada orang yang berhajat kepada dinar walaupun sikit. Tak ada lagi. Tidak ada yang berhajat kepada rumah. Sekarang ni orang berhajat, bangga, umur 30 dah ada 9 buah rumah di Kuala Lumpur. Tanya grup jutawan, hari ni tabuk dapat untung 1 juta. 1 juta sehari duit dia. Tapi kalau masjid tak mari, kita kata pelaburan akhirat dia kurang, infak dia kurang. Tapi jangan kita kata kita tutup peluang bagi dia. Orang-orang sebegini, kita cerita begini bukanlah untuk menutup usaha kita mencari sebahagian daripada nikmat dunia. Carilah dunia, tapi matlamatnya akhirat. Mana kita cari untuk dapat rezeki yang halal, kita cari untuk kita infak kepada orang lain. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Allah menyeru orang-orang yang kaya dalam Quran, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang banyak harta, Allah panggil dia dalam Quran. Orang kaya ada kedudukan, tapi bila dia infak. Orang miskin adalah orang yang paling ramai dalam syurga. Orang kaya dan miskin semuanya ada kelebihan masing-masing, tapi yang penting kesemua mereka beramal untuk akhirat mereka. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ayat ni sangat-sangat memberi kesan kepada kita, ya, memberi kesan kepada kita. Bila kita tengok makmurnya dunia, kita rasa cinta kepadanya. Tapi bila kita dengar ayat ini, kemakmuran itu bukanlah sesuatu yang kekal buat selama-lamanya. Karena itu apabila kita yakin dengan perkara ini, maka beramallah untuk akhirat.
Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina yakunun nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Faqala 'ala as-sirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditanya, di manakah manusia pada hari bumi diganti dengan selain bumi dan langit diganti dengan selain langit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, di atas titian sirat. Manusia juga, iaitu pada hari tersebut manusia akan melalui sirat, ala sirat, berada ataupun mereka akan melalui sirat untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Alal jisr, ala jisri jahannam, datang dalam satu riwayat yang lain, itu yang kalau kita tengok fi dhulmati dunal jisr, dunal jisr dia tertukar dengan dunal hasyar kerana datang riwayat al-jisr, riwayat yang lain, iaitu apabila Aisyah juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat bumi ini dihancurkan, dibinasakan oleh Allah dan juga langit. Qalat Aisyah, faqultu fa aina yakunun nas ya Rasulullah? Bila langit bumi sudah tidak ada, di mana manusia akan berada? Maka ala jisri jahannam, di atas jisir jahannam. Berarti kalau mengikut kepada hadis ini, ardul mahsyar yang kita sebut sebagai bumi padang mahsyar juga bukan sesuatu yang kekal. Ardul mahsyar juga bukan sesuatu yang kekal. Dia juga akan dibinasakan oleh Allah. Mana bila bangkit, manusia bangkit di atas di alam akhirat, dia duduk di atas padang mahsyar. Kemudian kesemua manusia akan pergi, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Maka mereka memahami bahawa apabila datang ayat ini, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, semua bumi ini Allah Ta'ala genggam pada hari akhirat, hancurkan dia. Maknanya yang hancur semua bumi. Ada satu ayat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Makna bumi ditukar jadi bumi yang lain. Makna bumi itu ada lagi, cuma dalam bentuk yang lain. Satu ayat. Satu ayat yang kedua, wal ardu jami'an, semua langit qabdatuhu yaumal qiyamah, kami akan genggam dia pada hari akhirat, hancur. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Mana satu disebut binasa keseluruhan, satu hadis ayat disebut tukar daripada bumi jadi bumi yang lain. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, fa aina yakunun nas? Bila hancur semua sekali, manusia nak duduk mana? Maka kita faham daripada pernyataan ini, ayat-ayat ini, bumi akan berlaku kepadanya beberapa fasa. Fasa yang pertama ialah dia akan, daripada bumi begini Allah Ta'ala akan ubah dia jadi bumi yang lain, tapi masih lagi dalam bentuk ada bumi, sampai manusia bangkit di padang mahsyar. Di saat itu, selepas daripada itu, Allah Azza wa Jalla akan hancurkan bumi, sehingga manusia tidak mesti pergi ke tempat lain. Sebab tu Aisyah kata, bila hancur bumi nak duduk mana manusia?
Nabi SAW kata ala jisri jahannam. Pada masa itu manusia semua akan pergi ke jisri jahannam, titian neraka jahannam, iaitulah as-sirat. Orang kafir ke dia, orang beriman ke dia, orang beriman akan pergi dulu. Selamat seperti kilat, ada seperti tunggang kuda, ada seperti angin, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak. Orang kafir pun akan duduk juga, pergi ke titian sirat, dan mereka akan jatuh ke dalam neraka jahannam. Jadi kita faham apabila Aisyah radhiyallahu anha tanya aina yakunun nas, itu ardul mahsyar itu juga akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya tidak ada lagi yang namanya bumi. Yang tinggal ialah al-jannatu wan nar. Yang tinggal pada waktu itu al-jannatu wan nar. Ada syurga, ada neraka. Bumi di mana? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah binasakan secara keseluruhan. Tak ada nilai sikit kabut yang kita duk cari hari ini, tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bahagialah siapa yang melabur pada kehidupan akhirat. Bahagialah mereka yang meletakkan amalnya, usahanya, nyawanya, hartanya kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan dia sebahagian daripada aset akhirat. InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan yang lain bab al-hashru ataupun al-jam'u, iaitu pengumpulan ataupun hari di mana manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.